Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bismillah, alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan hadis sabdaan junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Sunan Tirmizi ataupun dikenali dengan nama Jami' Tirmizi. Dan kita sedang berada pada tajuk berkenaan tentang dalam tempoh berapa hari sepatutnya Al-Quran dikhatamkan. Maka berdasarkan kepada riwayat Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan kurang daripada 5 hari Al-Quran dihatamkan. Dan kemudian daripada riwayat Abdullah bin Amr ibnu Al-As juga, Nabi bersabda, lam yafqah man qara al-Qur'ana fi aqalla min thalas. Tidak akan benar-benar memahami orang yang mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Maka seolah-olah menunjukkan orang yang membaca Al-Quran dan khatam Al-Quran kurang daripada 3 hari, maka pada waktu itu tidak boleh. Terima kasih banyak-banyak Ana, terima kasih banyak-banyak Syahlan Quran dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Maka berdasarkan hadis Abdullah bin Ammar timbul persoalan, adakah tidak boleh mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari? Maka jawapan dia boleh. Dan untuk itu Imam Tirmizi mula membawakan amalan para sahabat dan juga membawakan riwayat yang mana Al-Quran pernah dikhatamkan kurang daripada 3 hari. Maka bermula daripada riwayat 2957. Waruya, kata Imam Tirmizi, diriwayatkan daripada menantu Nabi, Amirul Mukminin Khalifah yang ketiga, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, annahu kana yaqra'ul Qur'ana fi rak'ah, bahawa beliau pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat solat sunat witir. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak-banyak Ana. Jazakillah khairan. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Terima kasih banyak-banyak. Maka kata Imam Tirmizi, Uthman bin Affan pernah diriwayatkan beliau pernah khatam Al-Quran dalam tempoh 1 rakaat witir, yang mana kita susah nak faham. Lalu antara jawapan yang mana kita patut faham adalah kita tidak boleh nak mengkiaskan waktu mereka dengan waktu kita. Yang pertama, kita kena faham bahawa waktu pun adalah makhluk seperti kita. Masa, waktu adalah makhluk. Dan Allah mengurniakan keberkatan kepada orang yang menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Allah kurniakan keberkatan. Lagi kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, lagi banyak keberkatan Allah bagi. Itu perkara yang kita kena faham. Seperti mana kita boleh menghabiskan waktu berjam-jam. Zaman kita orang boleh berada dengan gadget, dengan laptop berjam-jam. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala mereka mampu melakukan dengan Al-Quran. Dan mereka boleh dengan keberkatan masa yang Allah berikan mengkhatamkan Al-Quran dalam tempoh 1 rakaat pada waktu malam. Terima kasih banyak-banyak Ana bagi durian, paper crane, kemudian mi. Terima kasih banyak-banyak. Moga Allah balas dengan sebab kebaikan dan ganjaran. Kemudian riwayat 2958, kata Imam Tirmizi, dan diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair bahawa sesungguhnya beliau telah membaca Al-Quran dalam 1 rakaat ketika mana berada di dalam Kaabah. Dalam tempoh 1 rakaat, Sa'id bin Jubair, seorang
ulama yang terkenal juga, beliau pernah baca ketika mana berada di dalam Kaabah. Kita taklah dapat nak masuk Kaabah. Namun kalaulah kita nak masuk Kaabah, maka kita boleh berada di bahagian depan Hatim ataupun Hijri Ismail. Kerana bahagian itu sebenarnya adalah Kaabah pada zaman Nabi Ibrahim, namun telah dikecilkan binaannya oleh orang-orang Quraisy sewaktu usia Nabi 35 tahun dan sewaktu pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Lalu Kaabah sebenarnya panjang sedikit zaman Nabi Ibrahim, tapi telah dipendekkan binaannya oleh orang-orang Quraisy, maka bahagian depan Hijri Ismail, maka sebenarnya itu merupakan bahagian dalam Kaabah. Ummul Mukminin Aisyah bila nak masuk Kaabah, Nabi suruh untuk dia berada di situ kerana bahagian itu adalah bahagian dalam Kaabah. Riwayat 2959, wa bihi ilahi qala hadatsana, kata para ulama, kata Imam Tirmizi, namun walaupun boleh untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, khatamkan dalam tempoh kurang 3 hari. Kata Imam Tirmizi, wa tartilu fil qiraah, membaca Al-Quran dengan tartil, dengan jelas, dengan perlahan, ahabbu ila ahlil ilmi, adalah lebih disukai oleh para ulama. Terima kasih banyak-banyak amin. Terima kasih banyak-banyak ana untuk segala gift yang telah diberikan. Riwayat 2959. Wa bi ilahi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Nadhr Al-Baghdadi qala hadatsana Ali bin Al-Hasan an Abdullah bin Al-Mubarak an Ma'mar an Simak bin Al-Fadl an Wahb bin Munabbih an Abdullah bin Amr. Masih lagi daripada Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda kepadanya, sabda Nabi, Iqra'il Qur'ana fi arba'in. Yang ini kita dah baca. Sabda Nabi, khatamkanlah Al-Quran dalam tempoh 40 hari. Sebab itu pada lepas asar tadi kita telah baca sedikit yang mana para ulama menggalakkan kita kalau mampu jangan dalam tempoh 40 hari kita tidak ada sebarang khatam Al-Quran. Kita digalakkan untuk mengkhatamkan Al-Quran setiap 40 hari. Riwayat 2960, wa qad rawa ba'duhum, dan sebahagian para ilmuwan telah meriwayatkan daripada Ma'mar, daripada Simak bin Fadal, daripada Wahab bin Munabbih, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Abdullah bin Amr ibn Al-As ay yaqra'al Qur'ana fi arba'in, untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam tempoh 40 hari. Riwayat 2961. Maka riwayat ini menggambarkan kepada kita, bila kita khatam Al-Quran, jangan terus berhenti pada surah An-Nas. Setiap kali kita khatam Al-Quran, mulakan semula daripada awal Al-Quran, supaya pada waktu itu kita berterusan, bersemangat untuk membaca Al-Quran. Yang mana ini dikenali sebagai perbuatan al-hal wal murtahil. Setiap kali tiba pada penghujung, mula balik daripada awal. Riwayat 2961, wa bi ilahi qala hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala hadatsana Haisam bin Rabi' qala hadatsani Salihun al-Murri an Qatadah an Zurarah bin Aufa an Ibni Abbas, daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, seorang sahabat telah bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayyul amali, apakah amalan, ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi bersabda, al-halu al-murtahil. Apakah maksud al-halul murtahil? Lihat kepada sinhara baris yang ketiga, fassarahu bil khatam al-muftatih. Maka al-hal bermaksud orang yang pada waktu itu telah tiba pada pengakhiran musafir. Al-hal. Maksudnya, orang dulu bila dia dah habis musafir, dah sampai ke rumah, maka digambarkan dalam bahasa Arab dengan al-hal. Dia dah habis musafir, dah habis safar, dah habis perjalanan, dah sampai ke rumah. Dan al-murtahil bermaksud memulakan perjalanan permusafiran yang baru, memulakan perjalanan jauh semula. Maka ada sebahagian orang Arab dulu yang mana setiap kali dia sampai dia ke rumah, dia keluar balik untuk bermusafir, untuk urusan perniagaan dan sebagainya. Maka orang tersebut dipanggil al-hal al-murtahil.
Tapi dalam pembacaan Al-Quran, apakah maksud dia? Dalam bacaan Al-Quran maksudnya Al-Khatim Al-Muftatih. Setiap kali dah khatam Quran, Al-Muftatih, dia mulakan semula bacaan Al-Quran. Maka itu adalah istilah yang Nabi panggil amalan yang paling Allah suka. Setiap kali khatam Al-Quran, mula balik daripada awal. Maka sebab itu kata para ulama, wa huwa man yakhtimul Qur'an bi tilawatih, seorang yang telah mengkhatamkan bacaan Al-Quran, thumma yaftatih, kemudian dimulakan balik bacaan Al-Quran daripada awal. Syabbahahu, disamakan dengan perbuatan seorang musafir yablughul manzil, yang telah tiba di rumah, kemudian dia mulakan semula perjalanan dia. Walidha, sebab itu kata para ulama, walidha qurra'u Makkah, sebab itu para pembaca Al-Quran di Mekah pada zaman dulu, idza khatamul Quran, bila mereka telah khatamkan Al-Quran, ibtada'u, mereka akan mula semula daripada awal Al-Quran. Wa qara'u, dan mereka akan baca sekurang-kurangnya surah Al-Fatihah dan 5 ayat pertama surah Al-Baqarah sampai Al-Muflihun. Dan itu yang zaman kita banyak orang buat. Maka apabila dah khatam sampai minal jinnati wan nas, mula balik baca surah Al-Fatihah sehingga Al-Muflihun, 5 ayat pertama suratul Baqarah. Dan amalan itu berdasarkan sabda Nabi, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang bila khatam Quran, dia mulakan semula daripada awal. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kata Imam Tirmizi. Kami tidak mengetahuinya daripada Abdullah bin Abbas kecuali daripada sanad ini. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Salihun al-Murri an Qatadah an Zurarah bin Abi Aufa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang seumpama dan sepertinya. Namun dalam sanad ini tidak disebutkan daripada Abdullah bin Abbas. Kata Imam Tirmizi, riwayat yang tidak ada menyebut daripada Abdullah bin Abbas adalah lebih sahih berbanding hadis Nasr bin Ali daripada Haytham bin Rabi'. Riwayat yang ke-2962, hadis yang kita dah baca tadi, bahawa sabda Nabi, tidak akan benar-benar memahami Al-Quran orang yang mengkhatamkan kurang daripada 3 hari. Riwayat 2962. Wa bi ilahi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Nadr bin Shumail qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Yazid bin Abdullah bin Syikhir an Abdullah bin Amr, daripada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, lam yafqah, tidak akan benar-benar memahami Al-Quran, man qara'a Al-Quran, orang yang mengkhatamkan Al-Quran, fi aqalla min thalath, kurang daripada 3 hari. Sebab itu para ulama tidak menggalakkan untuk mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari, walaupun adanya keharusan dan dibenarkan. Masya Allah. Terima kasih Ana, terima kasih FE Mansur, terima kasih Ana bagi banyak gift. Moga Allah kurniakan dengan kesihatan dan keberkatan pada usia dan segala nikmat kurniaan. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah bi hadzal isnad nahwah. Insya-Allah kita akan baca sampai azan pada 7.19 di Shah Alam. Kita akan baca sampai azan insya-Allah, dan kemudian kita akan berhenti untuk solat dan kita sambung balik pada jam 8 malam. Hari ini saya baca banyak sebab dalam tempoh 10 hari sampai 13 Mei, 3 sampai 13 Mei saya tak ada. Lalu sebab itu saya perlu untuk cover pada hari ini, tapi akan kita baca juga, cuma tidak berapa tersusun nanti jadualnya sebab perbezaan waktu dan sebagainya. Maka bab yang seterusnya berkenaan tentang menafsirkan Al-Quran, tafsiran Al-Quran. Maka Imam Tirmizi bawakan hadis-hadis yang menunjukkan tentang tafsir Al-Quran. Maka bab yang pertama berkenaan tentang hadis yang menggambarkan orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akal dia, dengan pandangan dia, tanpa berpandukan kepada ilmu. Lalu dalam menafsirkan Al-Quran dia kena ada ilmu. Sekurang-kurangnya ilmu bahasa Arab,
sekurang-kurangnya ilmu balaghah, sekurang-kurangnya beberapa ulumul Quran, sekurang-kurangnya ilmu nahwu dan saraf, sekurang-kurangnya pada waktu itu ilmu sababun nuzul. Dia kena ada sepatutnya dalam untuk menafsirkan Al-Quran. Berbeza kalaulah dia sekadar nak tadabbur. Tadabbur maksudnya nak mengambil pengajaran. Maka nak mengambil pengajaran itu adalah perbahasan yang berbeza. Tapi kalaulah nak tafsir, yang mana ianya lebih detail daripada tadabbur, maka dia tidak boleh suka-suka. Tidak boleh pada waktu itu sekadar dengan akal fikiran tanpa berpandukan kepada susunan ilmu yang telah digariskan oleh para ulama, yang mana ada lebih kurang 15 ilmu yang para ulama gariskan perlu ada dalam untuk menafsirkan Al-Quran. Maka hadis ini menerangkan berkenaan tentang orang menafsirkan Al-Quran dengan pandangan dia, dengan akalnya semata-mata. Riwayat 2963. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Bishr bin Sari qala hadatsana Sufyan an Abdul A'la an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fil Quran, barang siapa berkata-kata berkenaan tentang Al-Quran bi ghairi ilmin, tanpa berpandukan ilmu, falyatabawwa, maka hendaklah dia bersiap menempati maq'adahu, tempat tinggalnya, minan nar, di neraka. Maka Nabi beri amaran, kalaulah orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa berpandukan kepada ilmu yang telah digariskan, suka-suka dia, dia kata maksud ayat ni macam ni, dan ianya berbeza daripada seperti yang telah ditafsirkan oleh para ulama, bertentangan, maka Nabi ingatkan, hendaklah dia bersedia untuk menempatkan menempah tempatnya dalam neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Riwayat 2964. Wabi ilaihi qala hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Suwaid bin Amr al-Kalbi qala hadatsana Abu Awanah an Abdul A'la an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ittaqul hadis, berhati-hatilah kamu dalam meriwayatkan hadis daripadaku, illa ma alimtum, kecuali pada hadis yang kamu tahu. Jangan kita reka-reka hadis. Hati-hati. Maka sabda Nabi, jangan meriwayatkan hadis kecuali pada hadis yang kamu tahu. Kenapa? Faman kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempah tempatnya daripada neraka. Kemudian sabda lagi Nabi, wa man qala fil Quran, dan barang siapa yang berkata sesuatu tentang Al-Quran bi ra'yihi, semata-mata tentang pendapatnya. Pada waktu itu semata-mata 100% menggunakan akal dia, tanpa berpandukan kepada ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah sastra, ilmu bayan dan sebagainya, tanpa berpandukan ulumul Al-Quran yang telah digariskan, sababun nuzul dan sebagainya. Maka sabda Nabi, barang siapa yang berkata sesuatu tentang Al-Quran semata-mata dengan pendapatnya, falyatabawwa, maka hendaklah dia menempah tempatnya daripada neraka. Maka kata para ulama, lagi-lagi kalaulah ilmu itu memang tidak boleh didapati melalui akal semata-mata. Apakah contoh ilmu yang kita tak boleh dapati daripada akal semata-mata? Contohnya, ilmu berkenaan tentang sababun nuzul. Kenapa ayat ni turun? Kita tak boleh nak reka-reka. Ataupun ilmu yang berkaitan nasih mansuh, itu kita kena belajar. Kita tak boleh nak reka-reka. Ataupun ilmu yang berkenaan tentang hukum ahkam daripada ayat Al-Quran, kita tak boleh nak reka-reka. Itu ada peraturan garis ilmu yang telah disusun oleh para ulama daripada zaman para sahabat dan Nabi SAW lagi. Nak buat apa? Nak maghrib dah ni. Kejap je Salam. Salam. Dah. Assalamualaikum. Cakaplah. Allah. Dah. Cukup pergi main dengan kakak. Alah, okey. Tapi nak ngajar ni dah nak maghrib dah. Ya Allah, jatuh. Okey.
Duduk dan diam. Allahumma salli. Atiyah, ajak dia main. Aisyah, ajak dia main. Ajak dia main. Okey, Allahumma salli. Okey, tak apalah, tak apa. Okey. Riwayat 2965. Wabi ilahi qala hadatsana Abd bin Humaid qala hadatsani Habban bin Hilal qala hadatsana Suhail bin Abdullah wa ibn Abi Hazam akhu Hazam al-Quta'i qala hadatsana Abu Imran al-Jawni an Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Daripada Jundab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Quran, barang siapa man qala fil Quran, barang siapa berkata sesuatu tentang Al-Quran biraihi, semata-mata okey dah pergi kakak. Biraihi, semata-mata dengan akal fikiran dia, pada waktu itu tidak berpandukan kepada ilmu, faqad asaba fa asaba, walaupun betul, faqad akhta'a, dia telah melakukan kesilapan. Nak apa? Nah, pen. Aisyah, ajak dia main, ajak dia elok, jangan tarik dia. Oh, kakak nak ajak main. Ajak main. Ada mainan nak. Nah. Ambil pen. Hadiah. Di sini ada nukilan penting oleh para ulama. Kita lihat kepada Sinhara pada baris yang kedua. Maka kata para ulama, la yajuzu an yurada an la yatakallama ahadun fil Qur'ani illa bima sami'ah. Kata para ulama, maksud daripada hadis-hadis yang kita telah baca bukanlah bermaksud seseorang itu dia tak boleh bercakap apa-apa tentang maksud Al-Quran kecuali hanya benda yang dia belajar sahaja dan dia dengar sahaja. Itu bukan maksud dia. Kenapa? Fa inna sahabah, kerana sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum qad fassaruh, mereka pun ada menafsirkan ayat Al-Quran, waqtalafu, dan mereka pun ada percanggahan pendapat di dalam penafsiran dengan pelbagai perbezaan pendapat. Walaysa kullama qalu sami'uhu minhum, dan kita tidak pernah dengar sahabat berkata semua yang mereka cakap pada waktu itu adalah apa yang mereka belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Fannahyu liwajahain, maka maksud daripada larangan Nabi jangan menafsirkan Al-Quran dengan ar-ra'yu, dengan fikiran, dengan pandangan akal semata-mata. Maksud daripada larangan itu adalah, yang pertama, an yakuna lahu ra'yun wa ilaihi mailu man tabi'ahu wa hawa. Seseorang yang mana dia menafsirkan Al-Quran dengan pandangannya yang berpandukan kepada nafsu. Dia berpandukan kepada nafsu, bukan berpandukan kepada ilmu. Lalu contoh, dia nampak satu ayat, dan pada waktu itu nafsu dia, pada waktu itu menyuruh dia menafsirkan ayat itu ikut nafsu, maka itu ditercela. Sebab walaupun dia bercakap sesuatu, tetapi panduannya adalah nafsu, bukannya pada waktu itu ilmu, maka itu adalah tercela. Maksud daripada sabdaan Nabi, jangan menafsirkan Al-Quran dengan ar-ra'yu, adalah apabila ar-ra'yu itu berpandukan kepada nafsu, berpandukan kepada syahwat, bukan berpandukan kepada ilmu. Kemudian fayata'awwalu ala wifqih, maka dia akan menafsirkan Al-Quran ikut nafsu dia. Dan kemudian pada waktu itu akan salah apa yang dia tafsirkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wathani, baris yang kedua daripada bawah, an yatasara'a ila tafsir li zahir al-arabiyyah min ghairi istizhari bisima'i fi ighraibih wa mubahamatih. Dia terlalu cepat, terlalu tergopoh-gapah dalam mentafsirkan Al-Quran, hanya berpandukan kepada bahasa Arab dia yang asas. Kita kena faham, bahasa Arab bukan sekadar nahwu saraf. Bahasa Arab bukan sekadar kita buka dictionary. Bahasa Arab itu terlalu mendalam. Ada perbahasan balaghahnya, dan balaghah pun ada banyak pecahan dia. Pada waktu itu, balaghah itu terlalu mendalam perbahasan dia. Maka maksud daripada sabdaan Nabi, jangan menafsirkan Al-Quran dengan ar-ra'yu, tidak cukup sekadar dengan bahasa Arab sahaja, lalu dia tergopoh-gapah menafsirkan Al-Quran. Sebaliknya, mestilah bahasa Arab tadi disokong dengan balaghah, disokong dengan ilmu-ilmu yang lain daripada ulumul Al-Quran yang telah digariskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala.
Maka itulah maksud larangan Nabi daripada menafsirkan Al-Quran dengan ar-ra'yu, bukanlah bermaksud seseorang itu tidak boleh berkata apa-apa langsung daripada sudut pengajaran, daripada sudut ibrah yang dia boleh ambil daripada pemahaman yang dia boleh faham daripada Al-Quran. Maka kata para ulama, larangannya adalah apabila ar-ra'yu itu berpandukan kepada nafsu, dan yang kedua, apabila pandangan dia berdasarkan kepada bahasa Arab yang asas. Lagi-lagi ada sebahagian orang dia tafsirkan Al-Quran sekadar melihat terjemahan, yang dia pun tak tahu terjemahan itu betul ataupun tidak. Hanya buka terjemahan, dia mula tafsirkan. Maka tidak boleh. Tafsir adalah sesuatu yang berbeza. Kalaulah tadabbur berbeza, kita sekadar nak mengambil pengajaran, bukan pada waktu itu nak menentukan terhadap makna ayat tersebut. Maka Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Kemudian kita lihat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib. Dan sungguh telah membicarakan sebahagian ulama hadis berkenaan perawi Suhail bin Abi Hazam, dan beginilah yang telah diriwayatkan daripada sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi, yang mana mereka tegas di dalam perbahasan bahawa tidak boleh mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Wa ammal ladzi ruya, yang itu kita baca kemudian insya-Allah jam 8 malam nanti. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.